yang dikarang oleh Imam Nawawi, kita berpindah ke muka surat 88 hadis yang ke-61, yaitu masih lagi kita bicarakan bab sil, yaitu bab 6. Betul. Hadis yang ke-61 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimallahu ta'ala. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu aslama amal fathi wa abuhu min sadati Quraisy jahiliyatan wa Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhaqqat barakatu bai'ihima. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abi Khalid, yakni Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, yang telah melalui Islam pada tahun pembukaan Mekah. Bakunya daripada golongan bangsawan ketika di zaman keturunan bangsawan Quraisy di zaman Jahiliyah dan juga di zaman Islam. Katanya, yakni kata Hakim bin Hizam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli berhak memilih sama ada hendak membeli atau tidak selagi mana mereka belum berpisah. Jika bersikap benar dan jujur, dan saya diberkati oleh Allah Ta'ala tentang jual beli mereka. Tetapi jika didapati penipuan dan dusta, maka hilanglah keberkatan jual beli di antara mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Baik. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada kita semua, iaitu tentang yang pertama, muamalah sesama manusia. Sebab hubungan manusia ini tak dapat lari. Pertama, hubungan dia dengan Allah yang dikenal dengan hablullah. Kedua, hubungan dia sesama manusia yang dipanggil hablum minan nas. Baik, hubungan manusia dengan Allah Ta'ala itu sudah tahu. Dan yang kedua, hubungan sesama manusia. Sama ada manusia itu dipanggil mukmin ataupun dipanggilkan musyrik atau kafir, maka dalam Islam kaum muslimin dan muslimat tetap ada hubungan itu. Tidak boleh kaum muslimin dan muslimat kerana orang mukmin menzalimi orang kafir, apalagi menzalimi sesama mukmin. Jadi di antaranya kaum muslimin dan muslimat kalian dalam bab kezaliman atau penipuan ini, maka Nabi memasukkan ataupun Imam Nawawi memasukkan satu hadis cerita buat jual beli. Sebab buat jual beli ni kaum muslimin dan muslimat kan ramai yang beli. Baik. Di antaranya al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli, kata Nabi, berhak memilih sama ada nak membeli atau tidak selagi mana mereka belum berpisah. Cerita macam ni. Ini dikatakan kaum muslimin dan muslimat, dan di dalam bab beli ini ada satu bab dikatakan bai'ul khiyar.
jual beli kaum muslimin yang boleh memilih. Bahkan kaum muslimin dan muslimat yang nanti di sini panjang sikit. Hak pembeli kaum muslimin dan muslimat kalian, dia boleh memilih. Hak orang penjual, dia kena memberi peluang kepada pembeli untuk memilih. Kita main hadis ni dulu. Jadi kaum muslimin apabila dah selesai pilih-memilih, tawar-menawar di dalam akad jual beli, maka kaum muslimin dan muslimat kalian berlakulah satu bab yang dikenali dengan akad. Pembeli penjual pun setuju dengan jualannya, pembeli pun setuju dengan harganya. Baik. Apabila berlaku demikian, berpisahlah daripada majlis. Berpisah dari majlis yang berbeda muslimat kena alam. Tapi pemasarannya tolong sekali dia tidak boleh. Memang tak boleh. Itu dalam Islam. Maka ada Nabi SAW jual beli kaum muslimin yang nak berkali, jual beli yang dipanggilkan mengecoh. Dalam istilah kita panggil apa? Mengecoh. Jika dijual satu barang untuk mengecohkan manusia, jika barang dijual itu lebih daripada harga pasaran. Bisa saya contoh lah. Jual beli kereta jual elektrik. Selalu kadang-kadang kaum muslimin di mana tempat, misalkan kereta ni dia tak harga kereta ni kita kata 10,000. Lepas tu ada orang pun jual. Kereta ni 10,000. 10,000 satu, 2,000 dua, 2,000 tiga. Ada seorang kata 11,000. 11,000 pula tak? 11,000 satu, 2,000 dua, 2,000 tiga, 15,000. Ada di belakang yang begitu. Itu orang yang legal. Hukum dia halal, tapi perbuatan itu adalah haram. Itu adalah haram. Itu memang tak diperkatakan. Percaya. Atau kaum muslimin jual beli yang Nabi kata man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu dalam jual beli bukan dia kata mana. Dia menipu itu memang tak betul. Contohnya kaum muslimin. Contohlah. Apa dia? Seratus orang. Kalau pergi dekat pasar borong tu kaum muslimat tu kan, kalau kita nak beli apa? Beli udang saja. Ada udang besar, ada udang sedang, ada udang yang kecil. Yang peliknya, udang besar tu letak kata. Dalam udang besar tu dicampur udang kecil. Kita nak pilih, dia tak beri. Betul tak tu? Kita dia udang besar, dia udang besar. Dia bagaimana? Sodok di bawah. Dia ambil sikit orang kata, betul. Tengok udang kecil. Ini, Nabi kata, Nabi tak ngaku mak orang dia. Jadi, bukan ada yang kode, tanda yang dosa. Itu sebab dah dulu. Ataupun kaum muslimin jual beli macam ni. Ada pun mengecoh kita. Kita tak jual kereta. Kereta itu ada masalah. Kereta banjir. Tapi dijual kata korang kereta ni TikTok. Kau TikTok. TikTok. Sedangkan masuk banjir kaum muslimin. Melintang macam buah lumpur lah. Tapi dia nipu baik-baik. Itu kata Nabi SAW. Dan termasuk juga buat penipuan dalam jual beli ni kaum muslimin. Tapi tidaklah hukumnya duit itu haram, tapi perbuatan adalah duit itu haram, halal, tapi perbuatan. Contoh mereka dia menipu jual beli. Orang kata selalu ada selalu ni orang jual di pasar-pasar. Berapa ke ni? Dia tahu ke RM20. Boleh kurang sikit tau. Orang beli kita boleh kurang sikit tau. Nak kurang macam mana saya pun untung RM1 je. Sedangkan dia untung
Waduh. Dia untung 10 ringgit. Dia kata untuk saya itu. Itu masalah penipuan. Tapi dia kata saya untung sikit. Ya, boleh kira. Boleh kira. Jangan sebut untung 5% dia. 5 ringgit dia untung, dia kata 5%. Memang. Jadi kaum muslimin dan muslimat lah. Kata ada dah untung. Siapa punya kata untung kan? Sikit ya, sikit lagi dia tak pula. Tapi dia masih sebut untung 10% je. Mana boleh 10%? Betul? Itu dia antara dia nak berkah tu suatu kali kata kena jujur dalam buat jualan dalam ini. Ada cerita orang-orang. Apa yang? Tender. Contohnya dia letih nak jawab. Dia kena menaik dia. Aku hukum jual beli dengan muslim yang terpaksa tender. Selalu memang kalau projek-projek kerjaan ni atau projek mana posta pun ada tender dia. Orang ni masuk kan, nak masuk tender. Jadi permasalahan kaum muslimin dan muslimat lihat. Kadang-kadang nak boleh tender ni kenapa? Kena ulur juga. Kalau tidak tak dapat. Betul tak? Kalau tidak tak dapat. Baik, ulur tak apa cerita agak-agak. Jadi ada dia nak jawab ni kamu sini. Baik, cerita macam ni. Ada sedikit pendapat Profesor Fuad. Dia perkenalkan apa itu rasuah. Kita dah faham yang ulu-ulu dia rasuah kan? Memberi rasuah. Baik, selalu ni kita faham rasuah ni apa ni? Selalu ni kita faham rasuah ni apa ni? Kurang tepat. Rasuah ni maksudnya memberikan suatu benda kepada seseorang untuk mendapatkannya sedangkan dia bukan orang yang berhak. Itu rasuah. Ini dia sudut agama lah. Dari sudut undang-undang kerajaan yang saya bukan tadi memang faham. Memberikan sesuatu untuk mempengaruhi seorang untuk mendapatkan bagiannya. Itu saya kata dia sudut undang-undang negara. Kalau kita kembali kaum muslimin kepada Islam, rasuah memberi sesuatu perkara kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu sedangkan dia tak berhak untuk dapat itu. Itu ada rasuah. Tapi sedangkan dia ada hak dapat dengan hak dia. Tapi anggota daya dunia sudah pusing, orang yang berpusing tak dapat tidak kena beri. Kata Profesor Yusuf Al-Qardawi dalam bab ini, kalau betul itu hak dia dan dunia bermain seperti itu untuk dapat hak dia, memberi dia tidak rasuah, tidak maaf. Dan coba contohlah begini. Kalau orang kontraktor lah, kan ada SNG, ada ada apa dia, F dan sebagainya. Itu di mana dia? Jadi memang ada tahap-tahap dia. Kalau G itu apa yang perlu ambil kan? Kalau kita tengok lori-lori ni kadang-kadang tulis G, itu dia boleh angkut dan dia ambil kasar sikit. Dia ni misalnya si F. Dan projek itu di sini kita kata dalam lingkungan kita kata 500,000 lah ke bawah itu. Dan dia tidak layak untuk dapat sebab projek ini memang besar. Tiba-tiba dia memberi sedangkan dia tidak berhak. Itu ada rasuah.
Tiba-tiba dia memberi juga, sedangkan menolak orang lain yang tak pernah dapat. Itu juga termasuk dalam masalah dosa. Itu tengok dalam permasalahan. Tapi tak dapat tidak punya dunia, dia macam itulah dalam sekarang. Sebab saya dulu tak faham juga kira rasuah. Saya faham kira rasuah ni kalau saya dia sebut akarkan untuk memberi sesuatu benda itu dapat faham. Macam orang ada macam-macam kan. Dia nak kena darah orang. Dia tak kena darah nak darah orang. Dia baik dengan ayah dia, ya Allah, dengan mak ayah baik. Apa wajib nak apa semua beri dan sedangkan anak kawan tu rasuah kan. Rasuah kan. Ada tidak ada semua. Sebab dia makan ada dia. Agak mula datang ziarah kalau dengar dia pakcik tu sakit, ya Allah, dekat-dekat bawa masuk hospital. Kupu-kupunya dia bunyang sekali ni, mudah boleh lakukan darah ni. Nanti tak ada sebab. Sebagai hadiah kepada orang lain tidak ada. Ya. Jadi nikahnya kaum muslimin dan muslimat kan? Maksudnya dalam hadis ini sebut satu lah, iaitu yang sudah berjual beli dengan bila memilih. Ada termasuk itu sebab dalam buat jual beli ini amat banyak kaum muslimin dan muslimat kalian tak ada berkah. Contohnya ada satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Ini diharam semua ni. Tapi saya kata dalam ini cuma satu dia. Jual beli kaum muslimin dan muslimat kalian, apa yang dipanggilkan selalu orang kata apa kalau di kampung-kampung kalau sekali di tengah itu biasa. Contohnya kalau musim buah durian, nampak berputih saja, nampak ada bunga saja, orang dah bagi pajak. Berapa ni? Dan kata 5 ekar tanah tu, sedangkan kalau musim buah tak masak lagi, cuma berputih saja. Dia orang dah pajak dah. Kata tuan punya tanah, apa dia? Tengok gaya bunga ni banyak dah. 5,000. Beri 5,000. Dia beli itu tak sah. Sebab Nabi kata hatta yabdu silah. Baru masuk kita 3 zahir akan buahnya, iaitu masak. Apa boleh tak? Kalau pokok negara tu dah ada nak gugur, kalau boleh dah ada masaknya, itu bolehlah kita pajak. Tapi kalau baru berbunga, baru putih, tak boleh. Sebabnya kadang-kadang mungkin berputih tidak menjadi, bunga tidak menjadi. Itu Nabi larang. Banyak orang yang dia pajak. Takut tempat lain di macam lain. Pajak. Jika ada sedikit pertikaian di kalangan alim ulama, misalnya kaum muslimin dan muslim walaupun nampak jumhur mengatakan boleh, tapi ada setengah tak boleh. Misalnya dia panggil apa ya? Sewa tanah. Sewa tanah. Contohnya kaum muslimin, pakcik itu kata kali ini dia ada tanah luas, tapi tanah dia jadi hutang buka belakang. Atau ada tanah sawah, tapi sawah penuh ladang, tak ladang nak kerja. Tiba-tiba mengambil orang Indon atau orang Bangla dalam masalah. Dia kata pakcik ni tanah pakcik ni, tanah pakcik kan? Ya, boleh tak saya sewa tanah pakcik? Ada pajak tanah pakcik. Itu saya nak tanam. Bila saya nak tanam, jadi saya bayar. Saya bayar tanah. Kisahlah
Usir. Takdir Allah Ta'ala kaum muslimin, usir orang Indonesia pertama setahun. Tahu apa jadi? Adakah boleh pakcik tu ambil sewa dia? Ini sikit jadi kita pula ulama menampak jumhur kata tidak mengapa sebab itu sudah buat kejadian semacam itu. Okey. Sebab apa tak jadi? Baik, kalau jadi mana? Kalau jadi kena bayar sewa, tak jadi tak bayar sewa, tak jadi tak betul. Tak lihat perjanjian. Itu sebabnya kalau nak buka buah beli ni teramat banyak kaum muslimin dan muslimah dan itu sebabnya dalam Nabi SAW yang penting adalah amanah, yang penting adalah kejujuran. Bahkan dalam satu hadis yang lain ada sebutnya, aku menjadi orang yang aku kata Nabi SAW dalam satu hadis ini, bila Allah ada dalam hadis kursi, aku yang ketiga, orang ketiga, aku yang ketiga dalam dua orang yang bersyahadat apabila mereka jujur di antara mereka. Apa maksudnya? Allah Ta'ala menjadi yang ketiga daripada dua orang yang bersyahadat. Maksudnya kata ulama dari yang ketiga ni kira Allah Ta'ala menolong, membantu kepada dua orang yang bersyahadat akan maju ke syarikat jika mereka itu jujur. Tapi kalau mereka tidak jujur, aku berlepas diri daripada mereka. Baca tadi kepada tapi ialah kita tengok ya, orang yang bersyahadat kaum muslimah melakukan dan Nabi dah berkata begitu. Tapi pesa orang Melayu kita dia bila maju kaum muslimah mula saya berjalan nak pisau. Itu yang kalau kita tengok mana-mana orang orang muslim. Kalau orang Cina, orang bangsa lain, Allah bersatu dia tak, dia tolong, dia tak mati ke bangsa dia. Itu sebab kita masyarakat kadang-kadang kita tengok orang lain dia tolong bangsa, kita dicakap dengan tolong bangsa, menjahanam ke bangsa sendiri pula. Ya, dia tak tahu. Sebab contoh kan, kadang-kadang dia jadi tak tahu. Kita di orang Melayu dia jadi begini. Kadang-kadang kaum muslimin dan muslimah kan, orang ni jual pokok lekor, yang ni pokok lekor itu. Kadang-kadang menjual pokok lekor, nak mampu pokok lekor macam tu. Yang ni jual pisang, orang ni jual pisang dulu. Percayalah rezeki itu daripada Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang berpisah dengan berpisah khianat dah. Betul? Dia jadi nama tu. La ilaha illallah. Ada satu kes, ada cerita apa tak cerita. Ada satu hari berbalik dengan Amran pergi satu tempat di Terengganu ni, iaitu beli pokok, orang pokok rosok-rosok. Dengan itu pokok yang asli ikan banyak pokok rosok kan, terkenal. Baik. Ada satu kedai, orang kedai awam. Kedai dia cukup maju, ada pokok awam dia buat. Siapa orang beratus semua. Kalau ada telefon lah, awak nak RM50. Mana bisa saya kali-kali bawa ke kawan-kawan korupor. Satu hari itu ya. Jadi orang pakai mantul lah. Ada seorang kawan sini sampai, dia kata bawa mana pokok lekor tadi dah masak. Bawa kata nak masak buat air tetap lekokan. Air panas tak lekor. Wajar lembu dia. Besok nak ada karuan. Wajar lembu dia. Jom lekor. Kau di situ. Jadi mau pada kantor tu aku awak.
Pak jangan dia lupu hai, air tak lengkok lagi. Oh, nah, jadi ada waktu di Manda sikit manusia sekarang. Hai, bawa adegan kasur tadi. Adegan kasur. Bawa kaca. Dia minta kasur dibaca aku. Wallahu a'lam. Baik. Lepas tu dia balik berkawal. Dia balik berkawal kata tu. Masa balik tu apa jadi? Awas belah dia. Kau boleh kau juga, tapi tak ada mana tak ada kantor. Muslimin dan muslimah. Aduh sakitnya. Tu dia. Tiba-tiba menegak rasa. Ada ketiga tu. Itu dia. Dia kata